Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menceritakan kisah Rohingya yang sebenarnya. Selepas tahun 1785, Arakan ditawan oleh Burma atau lebih dikenali dengan Myanmar dan kekal berada di bawah Burma selepas Burma merdeka daripada Britain pada tahun 1948. Maka Muslim Arakan dipisahkan daripada Muslim Bengal. Muslim Arakan atau Rohingya pada asalnya boleh hidup dengan etnik Rakhine yang menganut Buddhism. Namun dasar British yang membawa masuk buruh Bengali menyebabkan Rakhine rasa terancam. Malah semasa Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945, Rakhine menyokong Jepun dan Rohingya setia dengan British. Maka berlakulah permusuhan dan episod bunuh-membunuh seperti 14 hari pemerintahan Bintang 3 di Tanah Melayu. Rohingya pernah juga menuntut kemerdekaan agar disatukan dengan Bangladesh. Mereka berjuang secara bersenjata di bawah nama-nama berikut. Bukan Rohingya sahaja yang tidak mahu berasimilasi. Berpuluh-puluh etnik yang lain seperti Karen, Mon, Shan, Kachin dan Wa telah mengangkat senjata menentang dasar asimilasi Burmanization yang bermula sejak 1960-an selepas kudeta tahun 1962. Nama saja Burmanization, tapi pemerintah tentera berat sebelah kepada budaya etnik Bamar dan agama Buddhism untuk mengambil hati Rakhine kononnya. Salah satu daripada 4 etnik pengganut Buddhism bersama-sama orang Bamar, Shan dan Mon. Jeneral Ne Win memberi taraf autonomi kepada Rakhine, tetapi pada masa yang sama tidak mengiktiraf Rohingya sebagai penduduk Rakhine. Malah sejak tahun 1982, Rohingya dilucut kewarganegaraan di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan. Rohingya tiba-tiba telah menjadi stateless people. Pendemokrasian Myanmar sejak tahun 2011 juga tidak mengubah nasib Rohingya. Parti yang anti-Rohingya, Rakhine Nationalities Development Party, memenangi majoriti kerusi di Rakhine. Presiden Tenzin tiada pilihan selain mengambil hati RNDP dengan membuat cadangan agar orang Rohingya ditempatkan semula. Satu cadangan yang ditolak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kerana menzalimi hak orang Rohingya sebagai penduduk asal. Tenzin disokong oleh gerakan Sami pelampau seperti Ashin Wiratu, pemimpin gerakan 969 yang menyebarkan sentimen Islamofobia. Gerakan 969 inilah tukang penyebaran propaganda bahawa orang Rohingya adalah pendatang Bangladesh dan menghasut orang Rakhine membunuh orang Rohingya. Sejak itu, pembantaian ke atas Rohingya berlaku pada Jun 2012, Mac 2013 dan Oktober 2016 sehingga kini. Semakin ramai yang meninggalkan Rakhine dan semakin banyak tragedi kemanusiaan yang dilaporkan. Kebanyakan mereka sama ada mati lemas di tengah laut atau dirogol dan dibunuh oleh pedagang manusia di Chittagong Hill Trek di sempadan Rakhine, Bangladesh. Apa yang berlaku ke atas Rohingya menepati ciri-ciri genosid yang sistematik. Ia bermula dengan aktiviti classification identity Rohingya diasingkan daripada rakyat Myanmar. Kemudian dehumanization 969 panggil Rohingya sebagai anjing. Seterusnya organisation dan polarization. Orang Rakhine dihasut dan diberi senjata. Akhirnya, extermination, bantai dan denial, penafian berlaku pembantaian. Apa yang berlaku ke atas Rohingya ini sama seperti apa yang telah berlaku ke atas kaum Muslim Bosnia di Bosnia 1995, kaum Darfur di Sudan 2003 hingga kini, Tutsi di Rwanda 1994, Yahudi di Gypsy di Jerman 1942 hingga 1945, dan Armenia di Turki 1915 hingga 1917. Situasi ini berbeza dengan selatan Thailand atau selatan Filipina di mana genosid tidak berlaku. Keadaan Rohingya kini berada di tahap kritikal, di ambang pembinasaan. Bermula tahun 2016, Rohingya menubuhkan tentera mereka sendiri, Arakan Rohingya Salvation Army, untuk melindungi mereka.
maka bertambah kukuhlah dakwah 969 bahawa Muslim Rohingya ini golongan teroris. Jadi lagi senang tentera Myanmar dan militer Rakhine menjalankan kerja mereka. Pada 25 Ogos 2017 baru-baru ini, ARSA diisytiharkan sebagai kumpulan teroris oleh kerajaan Myanmar dan itu menjadi antara punca kemarahan orang Rohingya baru-baru ini.